Okey, selamat sejahtera semua. So, topik kita hari ini adalah tentang unit 11 ya, iaitu hindari jenayah kanak-kanak. Okey, so hari ini apa yang awak akan pelajari adalah yang pertama, awak akan tahulah contoh-contoh jenayah kanak-kanak. Yang kedua, faktor yang menyumbang kepada jenayah kanak-kanak. Kemudian yang ketiga, kesan jenayah kanak-kanak terhadap diri sendiri, keluarga, mangsa dan juga masyarakat. Kemudiannya awak juga akan tahu cara macam mana kita nak menghindari jenayah kanak-kanak. Kemudiannya kita akan wujudkan perasaan apabila kita ni tidak terlibat dengan jenayah kanak-kanak. Dan akhir sekali, diharapkan pembelajaran kita hari ini dapat memupuk sikap anti jenayah dalam kalangan kanak-kanak. Okay, kita bermula dengan cadangan nilai. So, cadangan nilai yang dicadangkan dalam sukatan ini adalah pertama, nilai harga diri. Kedua, nilai rasional. Ketiga, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Keempat, nilai kebebasan. Dan yang terakhir, nilai kesederhanaan. Ada sikit typo dekat situ ya. Okey. So, persoalan dia di sini. Seperti biasa, akan ada persoalan. Bagaimanakah anda boleh membantu pihak polis menghindari jenayah kanak-kanak? Apa cara kita bantu pihak polis? Okey, selalunya kita akan bantu pihak polis dengan melaporkan bila kita nampak kejadian jenayah ya. Okey, so kita lihat dulu konsep ya. Konsep dari segi makna jenayah. Okey, jenayah ni macam kriminal. Okey, penjenayah kriminal lah. Okey, satu perbuatan yang menyalahi undang-undang negara. Itu maksud jenayah. Maknanya kalau awak melakukan jenayah atau awak melakukan perkara yang bercanggah, yang bertentangan dengan undang-undang negara, bermakna itu adalah jenayah. Yang kedua, jenayah ni ada kategori. Klasifikasi tu kategori So, kategori pertama jenayah ringan. Kedua, jenayah cyber. Cyber tu macam penggunaan internet komputer, itu cyber. Dan yang terakhir adalah jenayah berat. Ini kes bunuh dan sebagainya lah. Okay. Ketiga, perlakuan jenayah yang dilakukan oleh golongan remaja seperti anda. Ya, remaja ni dalam 18 tahun ke bawah itu dikenali sebagai jenayah kanak-kanak. Okey. So, sebagai info tambahan berdasarkan Akta Kanak-kanak, kanak-kanak ni dia merujuk kepada seseorang yang berumur bawah daripada 18 tahun. Sekarang ni anda berumur 15, bermakna anda dalam kategori kanak-kanak lah. Dan berdasarkan tanggungjawab atas kesalahan jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak, dia mesti berasaskan kategori berikut. Yang pertama, mesti kanak-kanak di bawah umur 10 tahun dibebaskan daripada apa jua tanggungjawab jenayah. Dia akan dibebaskan jika dia bawah umur 10 tahun. Tapi bila kanak-kanak tu berusia 10 tahun hingga 12 tahun dan bergantung kepada keupayaan yang membuktikan kanak-kanak itu boleh melakukan jenayah, bermakna dia boleh disabitkan kesalahan Dan yang ketiga, kanak-kanak yang berumur daripada 12 tahun ke atas sehingga 18 tahun, bermakna dia perlu bertanggungjawab dengan jenayah yang dilakukan. Contoh, you dah buat kesalahan mencuri motosikal pada umur you 13 tahun. So, hukuman adalah mengikut umur anda 13 tahun lah, anda dah boleh bertanggungjawab ke atas kesalahan jenayah tersebut lah. Okey. Dan kalau lihat lagi di bawah, menurut Undang-Undang Malaysia di bawah Akta 611, Akta Kanak-kanak 2001 pindaan pada tahun 2006 dipindakan semula Akta ini. Mahkamah Juvana 1974 telah dimansuhkan lah. So, satu wujudnya mahkamah Mahkamah Juvana ni dah dihapuskan. So, digantikan dengan Akta Kanak-kanak. Okey. Dan mahkamah khas bagi kanak-kanak dia merupakan satu mahkamah yang menggantikan Mahkamah Juvana. So, maknanya Mahkamah Juvana ni tak ada, tapi digantikan dengan mahkamah khas yang akan membincangkan segala salah laku jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak. Okey, bermaknanya bila kanak-kanak ni melakukan jenayah, kes dia akan dibincangkan di mahkamah khas untuk kanak-kanak sahaja Okey, kita pergi kepada contoh jenayah kanak-kanak. Ini awak boleh lihat pada buku teks awak ada pada buku teks awak. So, yang pertama, bully.
Kita selalu tengok kan ramai kawan-kawan kita bully. Okay, itu pun jenayah. Kedua, vandalisme. Conteng-conteng. Ni conteng kat dinding ni. Vandalisme. Ragut. Tarik handbag orang. Gangster. Berjudi. Pecah rumah. Seluk saku. Penyeluk saku. Pergi ambil dompet orang. Tak senyap-senyap tanpa beritahu. Penyeluk saku lah tu. Jenayah cyber. Dan yang terakhir selalu dalam kalangan remaja buat adalah mencuri motosikal. Okey. So kita lihat apakah faktor berlakunya jenayah kanak-kanak. Okey, faktor berlaku jenayah kanak-kanak ni ada 5 ya. Yang pertama, diri sendiri. Sebab apa boleh berlaku diri sendiri? Sebab dia nak mencuba. Kedua, dia tak ada ajaran agama. Dia tak ikut pun ajaran agama dia. Contoh agama Islam kata tak boleh mencuri, potong tangan. Tapi dia buat juga. Okey? Dan dia tak ikut, tak mengamalkan nilai murni. Dan yang terakhir untuk faktor diri sendiri ni adalah mereka yang selalunya melakukan jenayah ini selalunya ya berfikiran singkat dan tak matang pun. Dia tak tahu pun kesan jika dia terlibat dengan jenayah. Okey, faktor kedua adalah dari segi faktor keluarga. So, keluarga ni punca dia sebab ibu bapa ni dia mengabaikan anak-anak dia. Dan kemudiannya ibu bapa tak jadi suri teladan, means tak berikan role model yang baik kepada anak-anak. Dan faktor juga menunjukkan bahawasanya ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja, maka menyebabkan kanak-kanak ni rasa macam lonely, so dia pun involve dengan jenayah. Okey, yang ketiga, faktor ketiga adalah rakan sebaya. Kerana terpengaruh dengan kawan, ikut kawan ya. Kemudiannya mereka yang selalunya join kawan dia ni sebab dia ni dah habiskan masa yang lama dengan rakan yang terlibat dengan jenayah. Dia dah spend time masa dengan kawan-kawan, dia tengok kawan dia buat, so dia pun follow ikut. Okey, dan disisihkan oleh rakan. Bila disisihkan oleh rakan, kawan tak nak kawan dengan dia, maknanya dia kata okey tak apa, aku ikut kau, aku tunjuk. So jangan pulaukan aku, jangan ignore aku. Kurang macam itulah. Okey. Faktor seterusnya adalah faktor persekitaran. Sebab kenapa? Adanya kewujudan pusat hiburan. Pergi disco, pergi clubbing. Padahal bawah umur tu. Kemudian pergi kafe cyber yang tak ada sekatan penggunaan internet ya. Kalau kat rumah maybe parents akan sekat lah. Ada laman website yang tak boleh ditengok, maka dia akan off ya. Okey. Yang kedua, komuniti sendiri tidak prihatin lah. Dalam kalangan masyarakat kita ni langsung tak peduli pun kalau anak-anak orang lain ni terlibat dengan jenayah. Okey, dan selalunya kita ni bersikap individualistik. Okey, maksudnya sangat pentingkan diri sendirilah. Dan ikatan kejiranan yang longgar bermakna kita tak tahu pun siapa jiran kita. Kita tak tahu pun apa jiran kita buat. Itu bermakna ikatan silaturahim kita antara jiran sangat teruk sangat longgar lah. Dan faktor yang menyebabkan juga berlakunya jenayah dalam kalangan kanak-kanak ni juga disebabkan oleh pengaruh media massa. Kerana televisyen, radio, lagi apa, selalunya awak tengok kan, rancangan-rancangan TV, drama, selalunya memaparkan adegan ganas ya, dan perlakuan negatif tentang rogol, tentang hisap dadah, membunuh dan sebagainya. So diberi kesan kepada anak-anak. Dan kedua, menyebabkan pengaruh rangkaian media ni tak dikawal dengan rapi lah. Tak siapa boleh sekat. Penggunaan FB, YouTube, semua orang boleh lihat kan, walaupun benda tu adegan negatif. Okay, dan yang ketiga, media yang lebih mengutamakan keuntungan berbanding tanggungjawab sosial. Dia tak kisah pun, janji dia dapat untung daripada penyiaran drama tersebut. Okay, so kesan kepada jenayah kepada kanak-kanak ada 4. Pertama, pada diri sendiri, iaitu dia akan menyebabkan masa depan awak terjejas. Awak tak boleh sambung study, awak tak boleh belajar. Kalau tengok rekod awak punya sijil berhenti sekolah, katanya kelakuan buruk, ada yang melakukan jenayah. So boleh tak apply ke peringkat seterusnya? Mestilah tak boleh kan. Okay, so selain pada tu, kesan juga awak akan dibuang sekolah lah bila melakukan jenayah memang kena automatik akan dibuang sekolah. Okey, kemudiannya akan berisiko melakukan kesalahan lain dan akhirnya hilang maruah diri lah. Kita dah melakukan perkara yang memalukan diri sendiri, maka maruah kita pun akan tercemar. Okey, kesan kedua dari segi masyarakat.
ia akan merugikan harta benda awam. Ya, awak dah rosakkan vandalisme barang awam, maka dia merosakkan harta benda lah. Okey. Selain itu, dia juga akan merosakkan hubungan silaturahim, mengancam keselamatan komuniti dan juga menggugat keharmonian serta kesejahteraan masyarakat. Okey. Bagi kesan ketiga terhadap mangsa itu sendiri, mangsa pun ada kesan, jangan ingat tak ada kesan. Lagi teruk kepada mangsa. Yang pertama, mereka akan berasa trauma, takut. Trauma tu takutlah. Okey. Kedua, mereka akan hilang, self confidence tu hilang, kurang, tak yakin dengan diri sendiri. Ketiga, dia akan pressure lah, dia akan tertekan dan akhirnya akan mencederakan diri sendiri. Tahu-tahu macam contohlah, dia telah dimangsa rogol, dia tak boleh, dia tertekan sehingga sanggup membunuh diri. Itu kesan dia kepada mangsa. Okey, yang terakhir, kesan jenayah kanak-kanak ini juga dapat dilihat dari segi aspek keluarga lah. So, imej keluarga sendiri akan tercemar, kemudian keluarga sendiri akan dipandang serong dan keluarga terpaksa menanggung malu lah. Sebabnya orang akan tanya, siapa yang buat jenayah tu? Anak A, anak Ali tu. So, secara tak langsung, keluarga yang akan menanggung malu. Okey, dan yang terakhir, keluarga akan mengalami tekanan perasaan lah disebabkan oleh anak tu sendiri, ya. Anak dia sendiri yang buat jenayah, maka memang efek besarnya terhadap keluarga lah. Okey. So, kita pergi yang terakhir adalah tentang cara macam mana kita nak menghindari jenayah kanak-kanak. Okey, dia ada 5 cara. Yang pertama dari segi diri sendiri. Apa cara kita nak buat dengan diri kita? So, kita kena ada kesedaran diri kita lah. Bahawasanya, kalau kita buat jenayah, maka ia akan merosakkan masa depan kita. Okey. Cara kedua, pilihlah. Awak perlu pilih kawan yang baik. Kalau pilih kawan baik, maknanya bukan kawan best friend forever tu. Maksudnya, kawan yang berkelakuan baik, maka awak pun akan contohi sikap yang baik. Okey. Dan yang ketiga, awak perlu mengisi masa lapang lah dengan aktiviti berfaedah. Baca buku ke, tulis novel ke, main chess ke dan sebagainya lah. Janganlah pergi tiba-tiba boring lah. Jom pergi curi motosikal. Jom isap dadah. Itu bukannya perkara yang berfaedah. Okey, cara kedua dari segi aspek keluarga. So, apa perlunya peranan keluarga? Parents, okey? Nanti bila you dah besar, you akan berkeluarga. Inilah tindakan yang perlu awak lakukan. Yang pertama, beri didikan agama dan juga nilai murni dalam diri anak-anak. Mesti. Okey? Kedua, memantau pergaulan anak-anak. Tengok anak tu kawan dengan siapa. Kalau kawan dengan orang tak semegah, orang kata, jangan bagi kawan. Ya? Dan yang ketiga, memberikan perhatian dan juga kasih sayang yang sempurna. Sebab anak-anak ni memang perlukan kasih sayang. Jika macam mak bapak kurang bagi kasih sayang, tu yang dia rasa macam mak bapak tak sayang dia. So, nak cara menunjukkan mak bapak tu beri perhatian, dia pun buatlah kesalahan jenayah. Okey. So, cara yang ketiga dari segi aspek masyarakat. So, apa perlunya sebagai masyarakat? Kita ni, sebagai masyarakat, kita perlu ambil tahulah dan juga saling bantu. Bukan macam busybody, pergi pula sebar-sebarkan. Anak Ali tu yang buat jenayah, pergi sebarkan. Sepatutnya tak boleh macam tu. Kita ambil tahu. Tapi, dalam masa kita ambil tahu tu, kita tolong sekali bantu macam mana nak selesaikan masalah. Okay, bukan memberikan lagi masalah, ya. Okay. Yang kedua, beri teguran, beri nasihat. Nampak aja anak jiran tu buat salah, tegur. Tegurlah baik-baik. Jangan, oi. Cakaplah baik-baik, ya. Cakap secara yang sopan, ya. Dan kemudiannya perlu menjadi mata dan telinga, maksudnya tukang report lah kepada pihak sekolah dan juga pihak berkuasa supaya dua-dua pihak ni dapat membantras jenayah kanak-kanak dengan lebih cepat, ya. Okay, so apa pula peranan sekolah? So, sekolah ni perlu juga menyediakan persekitaran yang kondusif. Kondusif ni bermaksud selesa lah. Okay? Dan sekolah perlu memantau disiplin setiap pelajar. Supaya bila disiplin bagus, maka mereka ni tak adalah nak involve dengan jenayah. Ya? Dan akhirnya pihak sekolah perlulah bekerjasama dengan pihak polis. Jika nampak je anak murid tu melakukan kesalahan, maka directly berhubung dengan polis supaya polis boleh selesaikan dengan kes-kes tertentulah mengikut undang-undang negara. Okay, dan yang terakhir, cara yang boleh menyelesaikan kes ini adalah dari segi NGO itu sendiri, di mana NGO perlu ataupun boleh mengadakan lawatan ke sekolah
Seterusnya, memperkenalkanlah pendidikan pencegahan jenayah serta menguatkuasakan undang-undang dengan tegas. Okey. So, setakat itu dan kita lihat dulu yang terakhir sekali. Terakhir lagi lah tentang kesimpulan di mana setiap individu ni tak bolehlah terlibat daripada ataupun dalam sebarang jenayah. Memang tak boleh. Okey. Sebab jenayah tu satu benda yang sangat berat lah jika awak lakukan. Okay? Dan hidup seseorang tu akan bahagia jika awak semua bebas daripada jenayah. So, sebagai pengajarannya, seseorang mesti mengamalkan nilai pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan supaya dapat memelihara diri daripada melakukan kesalahan. Sebab kita tahu bila kita dekat dengan Tuhan, kita takut nak melakukan perkara yang salah, ya. Yang kedua, rasional dan juga harga diri. Mesti bantu individu untuk membuat keputusan dengan bijak. Berfikir dulu secara baik. Okay, baru kita boleh melakukan result yang bagus lah, keputusan yang bagus. Okey, yang ketiga, kebebasan bermakna kita perlu amalkan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Kita semua boleh bebas tapi tolong mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Dan yang terakhir adalah nilai kesederhanaan, di mana kita perlu membantu individu itu melakukan sesuatu perkara tanpa mengabaikan kepentingan diri dan juga orang lain. Okay, so inilah yang kita telah pelajari hari ini. So, seperti biasa, sila tekan link di bawah, okay, di bahagian ruangan WhatsApp awak balik kan, back balik, pergi ke link latihan dan lengkapkan latihan. Okay, sekiranya dua-dua telah lengkap bermakna kehadiran anda penuh. Untuk pendidikan moral hari ini tingkatan 3. Bye. Stay safe, stay at home, jaga diri baik-baik.